Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagi dengan saya, Cikgu Bahas Byron. Untuk konten kali ini, saya ingin menjawab satu pertanyaan, iaitu boleh tak landak raya ni kita jadikan sebagai pet ataupun haiwan peliharaan dan kita pelihara dia di rumah seperti seekor kucing. Okay. Boleh tak kita pelihara landak raya ni di rumah seperti kucing? Baiklah ya. Sebelum saya memberikan pandangan ataupun pendapat saya, boleh atau tak boleh haiwan ataupun landak raya ni dipelihara di rumah seperti kucing, saya hendak bercerita dulu tentang landak raya ni. Okey, landak raya ni ada sedikit beza dengan kucing. Merupakan haiwan liar, tapi boleh dijinakkan ya. Boleh dijinakkan, malah ada yang lebih jinak daripada kucing. Okey, baru-baru ini viral di media-media sosial ya, seperti TikTok, Instagram dan juga Facebook. Kisah bagaimana individu-individu yang bermain dengan landak, yang kononnya tidur dengan landak ya, ataupun melepaskan landak bebas di dalam rumah masing-masing ya. Okay. Landak ni boleh kita jinakkan seperti kucing. Ya, syaratnya kena ambil daripada baby macam ni, yang baru lahir macam ni. Ini usia dia Loki namanya. Jantan baru berusia 3 hari. Berusia 3 nak masuk 4 hari lah ya. Loki nama dia. Ni. Okey, saya akan jinakkan dia. InsyaAllah dia akan lebih jinak daripada kucing nanti. Okey. Kalau yang macam ni, boleh je kita nak letak dalam rumah ya. Tak ada masalah ya. Kerana apa? Kerana dia akan nanti bila dia dah dewasa, dia dah besar, berusia 2 bulan, 3 bulan ke atas, dia akan pandai menyimpan duri dan dia tidak akan mencederakan sesiapa selagi dia tidak rasa dirinya terancam. Jinak macam mana pun, jika dia rasa diri dia terancam, dia akan membuka duri, mencacakkan durinya ni, dia akan mempertahankan diri lah. Yang tu dia boleh mencederakan ya. Tapi kalau kita tak kacau dia, kita sentuh dia dengan lemah lembut ya, bermain dengan dia, urut dia ya, boleh tidur ni di tapak tangan ni. Nampak? Tidur dah tu. Dah boleh tidur. Okey, sebelum tu sebenarnya saya akan bercerita dulu fizikal landak raya ni, ciri-ciri landak raya ni. Dia berbeza dengan kucing ya. Dia spesies Rhodinsia. Spesies Rhodinsia ni geng-geng dia tikus ya, arnab, tu geng-geng dia ya. Yang mana yang ciri-cirinya mempunyai gigi kapak, 2 batang atas, 2 batang bawah kat depan tu, yang sangat memusnahkan ya. Boleh mengerit apa sahaja ya. Sehingga besi ataupun batu pun dia kerit. Apatah lagi kalau kayu, almari kayu dan sebagainya ya. Namun begitu, kita boleh jinakkan dia ya. Kita boleh jinakkan dia, simpan dia di rumah. Kita mandikan dia ya. Okey, macam mana cara nak mandikan dia? Landak ni mudah je. Kita isikan dalam sangkar, kita tembak saja dengan air, pancutkan air ke bahagian badan dia. Boleh nak sempu dan sebagainya, cari sempu yang sesuai untuk haiwan tu. Boleh gosokkan di badan dia dengan lemah lembut ya. Tapi hati-hati jangan terkena ke telinga. Jangan terkena ke telinga, masuk air dalam telinga nanti susah. Penyakit pula dia, pekak pula landak tu nanti. Okay. Bila dah bersih dan berbau wangi, bolehlah kita bermain-main dengan dia, lepaskan dia dalam rumah. Okey, namun begitu, landak ni sejenis haiwan yang akan merembeskan sejenis cecair. Yang saya pasti keluar daripada bahagian kelamin dia ni, masa berjalan, dia akan menggeselkan perut dia ke lantai, di mana dia akan merembeskan sejenis cairan lah yang berbau seperti air kencing dia, yang menjadikan dia sebagai pedoman dalam dia berjalan. Mungkin dia tak nak sesat dan sebagainya, dia menggunakan rembesan cecair tadi sebagai dia nak bau untuk jalan pulang ataupun dia menanda kawasan dan sebagainya ya. Kalau kucing dia tembak, dia pancut, kucing jantan dia pancut kat dinding dan sebagainya. Landak dia akan menyental
di lantai, dan kemudian dia akan hidup semula sebagai laluan dia untuk kembali semula ke sarang dia. Itu yang saya perhatikan. Boleh tengok video selepas ini, ada, saya dah rakamkan. Okay, seterusnya, kalau nak lepas dalam rumah, pandangan saya tak boleh lepas lama-lama lah. Tak boleh lepas lama-lama. Lepas sekejap-sekejap, mungkin dalam setengah jam, 1 jam, ya, saat kita memberi dia makan, menyusukan dia, bermain-main dengan dia, ya. Dalam kawalan kita lah. Kalau lepaskan lama, maknanya seharian kita tinggalkan di rumah, kita pergi bekerja dan sebagainya, mungkin dia akan merosakkan kerusi, ya, sofa anda, almari anda, ya, pakaian anda dan sebagainya. Kerana gigi depan ini memang tabiat dia suka mengerit seperti perangai tikus, ya. Memang dia pun spesies tikus. Cuma dia halal dimakan, ya. Okey, ada juga yang risau, ada juga yang risau kerana melihat kepada ciri-ciri landak raya ni yang berduri. Sangat tajam, berduri keras dan sangat tajam ni, ni duri dia ni sangat tajam. Dia khawatir, takut kalau lepas dalam rumah dia akan mencederakan orang lah, dia akan mencederakan orang. Okey, sebenarnya bagi saya melalui pengalaman saya dan yang anda lihat dalam media sosial, landak berada dalam rumah dan sebagainya tu, landak yang kita jinakkan, kita susukan dia, kita hands feedingkan dia sedari kecil, insya-Allah dia tidak akan mencederakan sesiapa. Ni tengok yang saya ni, buktinya ada ni, ini landak yang dah berusia 2 bulan lebih. Memang sangat jinak, dah pandai menyimpan duri, tak ada masalah, ya. Tengok, ya. Saya urut dia, saya usik dia, dia tidak akan mencederakan kita. Selagi, ingat, selagi dia tidak rasa terancam. Maksudnya kita tak sergah dia, kita tak takutkan dia, ya. Kita tak ancam dia, ya. Jadi kalau kita sentuh dia dengan lemah lembut, ya, dengan belayan, ya, dengan suara yang biasa dia dengar, panggilan yang biasa dia dengar, tak ada masalah. Dia akan simpan duri dia, ya. Sebenarnya dia bukan sekadar menggunakan duri nak mencederakan orang. Ni gigi dia ni. Gigi dia yang 2 batang atas, 2 batang bawah ni pun sangat berbahaya, ya. Kalau dia kekah, boleh putus jari, ya. Ada sahabat yang dia kena kekah, genting jarinya, ya. Kena kekah dengan landak dewasa. Jangan main-main, ya. Tak boleh nak jahit dan sebagainya, ya. Kerana gigitan haiwan ni, dia tidak stabil, dia tidak sekata, ya. Dia luka yang tidak sekata. Tak boleh nak jahit macam kena pisau. Kalau kena pisau tu, dia tergoreng macam tu, boleh jahit balik. Kalau kena gigitan landak, lukanya tak sekata. Lukanya, koyaknya, ya. Macam-macam, ya. Jahit apa ni lukanya tu, tak cantik lah, teruk lukanya, sehingga tak boleh nak jahit. Okay, jadi kalau nak pelihara dan lepas landak dalam rumah, tak ada masalah, ya. Kerana lesen dia pun dia ada lesen simpan, ya. Lesen simpan maknanya pilitan membenarkan kita untuk menyimpan landak ni di rumah dengan bayaran RM20 setahun, kemudian ditanda dengan chip lah, kena tanda dengan chip. Ni chip ni tepi telinga ni biasanya, tempat yang dia tak sampai nak gigit lah. Kalau chip di kaki dan sebagainya, dia rasa tak selesa, dia akan gigit, ya, buang chip tu. Jadi biasa chip di tepi telinga ni, tempat yang dia tak sampai gigi dia lah. Jadi kita boleh simpan di rumah, ya. Walaupun hasratnya ialah kepada biak baka. Ialah kepada biak baka, maksudnya kita ternak untuk perbanyakkan dia, untuk elakkan dia daripada pupus. Namun begitu, lesen simpan masih dikeluarkan. Jadi bermakna kita boleh pelihara landak ni di rumah sebagai pet ataupun haiwan kesayangan lah. Simpan seekor ataupun 2 ekor, ya, sepasang dan sebagainya. Okey, jadi untuk itu sekian dulu celoteh saya kali ini. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah landak untuk negara.